Selamat sejahtera, nama saya YT Suara Nagaraja. Nombor matrik saya adalah 10 DEE 21 F 1012. Hari ini grup kami akan bentang tentang cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Ahli kumpulan saya ialah Kartigesan Analaki Krishnamurti, Dharmendran Analaki Lechmayaru serta Muhammad Amir Hamzah bin Muhammad Syafiq. Pengenalan tentang tajuk ni. Sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seorang individu dan sesuatu bangsa. Unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat selalu dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat dan juga negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Ia merujuk kepada keteguhan hati dan kekuatan jiwa seseorang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Muhammad Syafiq dari kelas DEE 2B dan nombor matrik saya adalah 10 DEE 21F 1047. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk definisi etika dan peradaban beserta contoh-contoh yang sesuai dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Definisi etika ialah prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Contoh etika ialah membuang sampah di tempat yang betul dan memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah. Seterusnya, definisi peradaban pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Dan contoh peradaban ialah sistem kemasyarakatan, kepercayaan agama, ilmu pengetahuan dan bahasa. Dan seterusnya, contoh-contoh kehidupan masyarakat yang bertamadun. Yang pertama, kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota dan bandar. Dan yang seterusnya, kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup. Dan seterusnya, pengkhususan pekerjaan melahirkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Contohnya ialah masyarakat menjalankan kegiatan pertanian, perdagangan dan pertukangan. Sistem kepercayaan agama bermula dengan kepercayaan animisme sehingga berkembang menjadi politisme, iaitu menyembah lebih daripada satu Tuhan. Sekian, itu saja daripada saya dan kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Nama saya Dharmendran Lechmayaru. Nombor matrik saya ialah 10 DE 21F 1057. Hari ini saya ingin membentangkan cara-cara untuk membina jati diri yang kuat dan kental dalam kehidupan masyarakat Malaysia berbilang kaum. Yang pertama, dari segi politik, membela dan memperjuangkan hak kepentingan rakyat demi negara. Setiap kaum harus mewakilkan parti politik sendiri yang bertujuan untuk memeliharakan hak kaum dan menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, terdapat pemimpin yang bermain taktik kotor dan menghasut dan mengapi-apikan antara politik dengan menggunakan sentimen perkauman. Demi kepentingan sendiri, kita harus tidak melakukan perkara yang menyokong perkara-perkara tersebut untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku. Selain itu, dari segi ekonomi, ketika zaman penjajahan British, mereka menjalankan dasar divide and rule. Contohnya, pada zaman dulu, masyarakat Melayu hanya perlu memfokuskan dalam bidang pertanian sahaja, dan masyarakat India hanya perlu memfokuskan dalam bidang ladang pergetaan, dan masyarakat Cina pula harus memfokuskan mereka dalam aktiviti perlombongan. Ini menyebabkan ketiga-tiga kaum itu telah berpisah dan hubungan mereka semakin renggang. Hal ini kerana ini mewujudkan jurang ekonomi antara masing-masing dan perasaan prasangka dan
persalahfahaman menjadi kuat antara tiga kaum ini. Selain itu, dari segi globalisasi, pihak kerajaan juga harus memberikan keutamaan kepada rakyat Malaysia berbanding rakyat negara asing. Dan selain itu juga, rakyat Malaysia juga harus mengelakkan diri daripada terjebak dalam budaya barat yang tidak senonoh seperti pemakaian dan lain-lain. Selain itu, rakyat Malaysia juga perlu menikmati dan mempromosikan industri muzik negara sendiri. Tetapi kini kebanyakan remaja dan rakyat Malaysia menyukai industri muzik negara asing berbanding dengan muzik negara sendiri. Contohnya, remaja kini kebanyakannya memberi sokongan kepada muzik luar negara seperti kumpulan band BTS dari negara Korea, sehingga mereka menggila-gilakan band tersebut. Selamat sejahtera puan. Hari ini saya akan terangkan tentang soalan 3 dalam tajuk lampan, iaitu jelaskan 4 cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha menerapkan konsep etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Kita ada 4 cabaran dalam usaha menerapkan konsep etika. Yang pertama adalah dari segi politik. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan keseluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Berikut adalah cabaran-cabaran yang besar yang mesti ditangani, iaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi yang matang. Kebebasan kedua adalah kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil, iaitu madani. Yang ketiga adalah kerajaan terlulus menjaga kepentingan nasional. Cabaran kedua adalah cabaran dari segi ekonomi, iaitu cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Kohlberg, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan-kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika lihat daripada perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkara terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah mendapatkan memenuhi keperluan dan kehendakan, iaitu asas keselamatan esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Cabaran ketiga, cabaran dari segi sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang terbesar terhadap tamadun manusia. Anjaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Cabaran yang terakhir iaitu cabaran keempat, cabaran dari segi psikologi dan pembinaan karakter. Masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sesebuah bangsa. Ini telah diberitahu oleh Syararuddin daripada dia punya novel 2016. Tanpa jati diri yang kokoh dan ampuh, sesuatu bangsa itu akan ketinggalan jauh ke belakang. Keutuhan jati diri adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kokoh seperti rajin, yakin diri, positif, kreatif, inovatif, gigih, bersih, jujur dan berintegriti yang dapat diterjemahkan menerusi nilai-nilai luaran. Soalan empatnya akan menerusi oleh kumpulan ahli saya. Iaitu daripada saja. Terima kasih puan. Okey, sekarang saya nak bentang tentang 4 isu perkauman masa kini yang boleh menggugat keharmonian kaum-kaum di Malaysia. Indikator hubungan sosial dalam masyarakat Malaysia sentiasa menunjukkan dalam keadaan pasang surut. Lebih-lebih lagi, di era teknologi komunikasi dan maklumat kini,
saban hari timbul pelbagai isu yang melibatkan unsur-unsur provokasi, prejudis, persepsi yang didorong oleh pelbagai faktor sama ada dalaman atau luaran. Justeru, isu-isu sensitif yang timbul dalam masyarakat Malaysia merentasi kepercayaan dan pegangan agama dan juga etnik keperkauman. Berbanding sebelumnya, isu yang timbul lebih bersifat keagamaan dan perkauman. Sebaliknya, pada masa kini, isu yang tercetus lebih cenderung kepada blok politik yang utama yang tidak lagi berdasarkan parti politik perkauman, khusus kaum Melayu, Cina dan India. Selain itu, masa kini kebanyakan rakyat menimbulkan isu perkauman semasa musim perayaan, iaitu dengan mengurangkan rasa hormat atas adat istiadat kaum lain. Contohnya, situasi di mana kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina dengan melakukan tarian singa di mana ia menghasil bunyi yang kuat. Jadi masyarakat kaum lain akan membantah dan adalah sesetengah orang akan membuat laporan polis. Maka ini merupakan isu perkauman yang besar. Sebagainya, konklusinya, semua rakyat Malaysia berbilang kaum harus hidup bersatu untuk mengelakkan isu-isu ini berlaku dan juga mengekalkan keharmonian di negara Malaysia. Terima kasih.